Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Menjelang Malaysia Memilih. Dalam hari-hari mendatang, menjelang PRU15 dan juga hari pengundian pada 19 November. Nanti kita semakin melihat perkembangan dan kehangatan itu semakin tinggi sekarang ini. Dan dalam hari-hari kebelakangan ini dan juga hari-hari akan datang, kita akan lihat semakin banyak parti dan juga gabungan mengumumkan calon mereka untuk setiap kerusi dan juga setiap negeri menjelang hari penamaan calon pada 5 hari bulan nanti. Dan ini sedikit perkembangan berkenaan dengan pencalonan dan calon-calon yang mungkin atau akan diletakkan di sesetengah kerusi di serata negara. Untuk UMNO, katanya mahu bertanding di tempat kelahiran, tak suka ke tempat lain. Itu kata penyandang kerusi Parlimen Ketirih, Tan Sri Anwar Musa, ketika ditanya berhubung kedudukan beliau dan di mana beliau akan bertanding. Kita jangan mengandai-andaikan. Bila kita banyak andaikan, orang atas pening. Dia kata, kita ni ada minat nak pergi ke lain ke? Saya ni saya dah buat keputusan pada dulu, bukan sekarang. Saya tak naklah bertanding tempat lain. Sebab prinsip saya, nak beri khidmat kepada tempat di mana saya dilahirkan. Walaupun saya tengok dalam politik sekarang, orang pindah-pindah. Tapi bila recall, waktu nak bertanding dulu, akan buat begitu, akan buat begini, khidmat itu, nak bangunkan itu. Duduk 3 tahun, pergi pindah. Pergi pindah tempat, berjanji lagi. Jadi orang macam saya ni saya tak faham. Sebab saya duduk di sini beberapa penggal pun, saya rasa saya tak cukup tangan nak membantu rakyat. Jelasnya lagi, bahagian UMNO Ketirih telah mencadangkan namanya sebagai calon yang mempertahankan kerusi Parlimen Ketirih yang diwakilinya sejak sekian lama. Bagaimanapun, belum ada lagi keputusan dari pucuk pimpinan kerana ia melalui proses pemilihan di pelbagai peringkat. Namun sekiranya nama calon yang dicadangkan oleh sesebuah bahagian itu ditolak, Majlis Tertinggi perlu turun dan berunding dengan bahagian tersebut, seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Parti. Sehingga kini, tiada lagi Majlis Kerja Tertinggi turun untuk berunding di bahagian Ketirih. Anwar bagaimanapun mengambil sikap terbuka dan menyerahkan kepada kebijaksanaan pucuk pimpinan untuk membuat keputusan. Sementara itu, mengulas mengenai kenyataan Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang memaklumkan calon yang akan dipilih bukan dari kalangan mereka yang besar kepala. Anwar berkata itu hak Presiden untuk menyatakan apa jua dasar yang ingin dibuat, asalkan pemilihan calon itu boleh membawa kepada kemenangan. Dan bagi DAP pula, senarai calon untuk PRU15 bagi 7 kerusi Parlimen di Pulau Pinang akan diumumkan pada Majlis Konvoi Harapan yang akan diadakan esok di Persiaran Karpal Sing. Pengerusi DAP Pulau Pinang, Chow Kon Yao berkata, kurang 24 jam lagi, Setiausaha Agung DAP Anthony Loke dijangka akan membuat pengumuman bagi negeri tersebut. Penyandang kerusi Parlimen Tanjung dan Ahli Dewan Undangan Negeri Padang Kota itu berkata sama ada beliau bertanding mempertahankan kerusi Parlimen di sandangnya atau tidak akan diketahui selepas pengumuman dibuat esok. Esoklah, ya. Di acara Konvoi Harapan di Persiaran Kapal Sing pukul 11 pagi. Ya, di mana kita juga mengumumkan calon-calon di negeri Pulau Pinang. Jadi siapa akan bertanding libatlah? Sekiranya pengumuman melibatkan nama saya. Sebab saya bukan saya yang umumkan. Esoklah. Kon Yao berkata demikian kepada media selepas Majlis Pecah Tanah Kompleks Sukan Pokok Sena Fasa 1 di Tasik Gelugur, Pulau Pinang pada Sabtu. Baru-baru ini, media bahasa Cina melaporkan Kon Yao mungkin tidak bertanding kerusi Parlimen pada PRU15 bagi memberi tumpuan kepada kerusi DUN. Namun, ada juga desas-desus mengatakan beliau akan bertanding di kerusi Parlimen Batu Kawan selepas penyandang kerusi tersebut, Katsuri Pato, mengumumkan tidak bertanding pada pilihan raya umum ke-15 bagi memberi laluan kepada calon lain mewakili DAP di kerusi berkenaan. Selepas media melaporkan DAP akan mengumumkan senarai calon pilihan raya umum ke-15 parti itu bagi Perlis, Kedah dan Pulau Pinang pada hujung minggu ini ketika Setiausaha Agung DAP Anthony mengadakan jelajah di negeri-negeri utara. Pada PRU14, DAP Pulau Pinang bertanding 7 kerusi Parlimen iaitu Tanjung, Bagan, Bukit Merah Tajam, Batu Kawan, Bukit Mendera, Jelutong dan Bukit Gelugur. Dan Parti Ikatan Demokratik Malaysia atau MUDA bersedia untuk menghadapi PRU pada 19 November ini. MUDA akan mengumumkan senarai calon yang bertanding malam nanti katanya. Pengarah pilihan raya MUDA Amira Aisyah berkata, majlis pengumuman itu akan diadakan di Pejabat Parti MUDA Kebangsaan di Petaling Jaya jam 9 malam ini.
Amira juga yang merupakan timbalan Presiden Muda berkata ini adalah pilihan raya umum pertama yang ditandingi oleh Parti Muda. Katanya majlis pengumuman calon muda dalam PRU 15 juga boleh ditonton di Facebook parti itu. Dan Amira menambah, calon-calon yang muda bakal angkat adalah mereka yang berwibawa, mempunyai visi yang jelas untuk negara dan memegang idealisme muda sebagai sebuah parti untuk semua. Sebelum ini, penglibatan pertama muda dalam politik ialah ketika PRN Johor, di mana Amira sendiri menang di Dun Puteri Wangsa. Muda telah selesai perbincangan dengan Pakatan Harapan, membabitkan kira-kira 70% daripada jumlah kerusi yang mahu ditandingi. Parti itu berhasrat bertanding kira-kira 15 kerusi dengan salah seorang calon adalah presidennya, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Baik, kita semakin mendapat kecerahan atau pencerahan berkenaan dengan calon-calon yang mungkin akan diletakkan oleh setiap parti dan juga gabungan. Kali ini banyak faktor dan dinamika yang berbeza berbanding dengan PRU yang lepas. Kita ada undi 18 dan kita ada sentimen yang mungkin lebih tidak menentu berbanding semua PRU yang lepas. Jadi bagaimanakah dinamika calon dan kriteria calon yang diumumkan ini mungkin boleh mempengaruhi persepsi dan juga keputusan pengundi. Saya mau berbincang dengan Dr. Muhammad Yusri Ibrahim, Ketua Penyelidik Ilham Center. Doktor, sejauh manakah sebenarnya pengundi ini melihat kepada latar belakang calon ketika mereka mahu buat keputusan? Ya, terima kasih Luqman. Sehingga kinilah sebagaimana disebut oleh Luqman sebentar tadi bahawa dinamika pengundi PRU 15 ini jauh berbeza berbanding PRU 14. Itu hakikat yang kita temui di lapangan. Kemudian sehingga sebelum penamaan calon, menjelang penamaan calon, isu calon masih lagi satu perkara yang besar bagi pengundi. Maksudnya kalau di lapangan apa yang kami temui, hampir 40% pengundi masih mengatakan bahawa mereka memberi perhatian serius kepada calon untuk membuat keputusan. Maksudnya sebahagian besar pengundi masih mengharap kepada parti-parti politik menawarkan calon yang terbaik untuk mereka membuat keputusan. Nah, ini sangat menarik. Berbeza sedikit dengan PRU siri-siri PRU sebelum ini. Kemudian dari segi calon yang diberi fokus oleh pengundi, dia juga berbeza mengikut faktor demografi, mengikut faktor geografi dan juga mengikut faktor sudah tentu faktor psikografi. Sebagai contoh, saya nyatakan bahawa pengundi berada di luar bandar, pengundi daripada sosioekonomi status middle class ke bawah, pertengahan dan ke bawah dan sebagainya, mereka mengharapkan calon yang lebih hampir dengan mereka. Maksudnya mereka mengimpikan calon seperti calon yang mereka boleh temui di tempat kenduri, mereka boleh temui di tempat contohnya ada kematian, gotong royong dan sebagainya. So mereka kurang menekankan kredibiliti calon mempamerkan prestasi mereka di peringkat parlimen, begitu. Tetapi kalau kita bergerak kepada pengundi di demografi bandar dengan sosioekonomi status yang lebih tinggi, mereka menilai calon lebih daripada kompetisi mereka sebagai ahli parlimen untuk menjalankan peranan mereka di parlimen untuk membuat polisi, dasar negara dan sebagainya. So ini adalah dua perspektif yang berbeza dalam kalangan pengundi melihat kredibiliti calon untuk mereka pilih. Itu yang menarik. Bagaimana doktor melihat pergerakan-pergerakan setakat ini? Kita lihat ada beberapa calon yang melompat-lompat kerusi dari kerusi di satu negeri beralih terus ke negeri lain dan diletakkan di negeri lain, di kerusi lain dan sebagainya. Jadi sudah tentu calon-calon ini bukan memang orang tempatan, bukan kelahiran di situ dan bukan juga yang sering sebelum ini menyantuni dan faham dan bergaul dengan penduduk di situ, tapi ia lebih kepada percaturan politik di peringkat nasional dan matlamat untuk membentuk kerajaan dan cukupkan kerusi. Jadi bagaimana pergerakan-pergerakan sebegini akan memberi kesan kepada sentimen pengundi apabila mereka lihat wajah ini tidak pernah lihat di kerusi ini, malah tidak pernah dikaitkan, tapi kali ini mahu bertanding di sini kerana fikir boleh menang? Ya, setiap parti politik mereka mempunyai kumpulan sasar pengundi masing-masing. Ada parti yang mereka fokus, begitu besar fokus mereka kepada pengundi yang setia. Maksudnya pengundi setia, pengundi tegar mereka di kawasan masing-masing. Pengundi parti maksudnya?
pengundi parti. So bagi parti yang seumpama ini, mereka mencalonkan calon-calon yang bersifat lokaliti, anak tempatan, pemimpin yang dikenali di kawasan tersebut. Tapi ada parti yang fokus lebih kepada isu. Isu apa yang diperjuangkan sekarang lebih kepada isu nasional. Mereka tidak begitu fokus kepada yang bersifat lokaliti, tapi mereka fokus kepada isu negara, ekonomi dan sebagainya. So parti-parti ini mereka cenderung untuk meletak giant-giant yang popular dan tidak terikat kepada lokaliti di mana calon itu berasal. So kita nampak dinamika begitu, Luqman. Bagi parti yang berteras akar umbi, mereka letak calon yang anak tempatan. Bagi popular parti, mereka letak calon-calon yang berwibawa walaupun bukan di tempat tersebut. Ini dinamika yang sedang berlaku. Secara umumnya dari segi strategi politiknya antara dua pendekatan itu, mana pendekatan yang pada pengamatan dan pendapat Prof adalah strategi yang lebih cerah peluang untuk mencapai matlamat dan mendapat kemenangan? Menarik soalan itu. Okey, isunya ialah berapa banyak kawasan pilihan raya yang diwakili, itu saja. Sebab bagi saya, bagi kawasan di luar bandar, khususnya dalam segmen Melayu, ini lebih kepada pengundi tegar, pengundi yang berasaskan kesetiaan kepada parti, loyal kepada pemimpin-pemimpin tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua ialah segmen pengundi di bandar, kawasan yang bercampur dengan sosioekonomi status yang lebih tinggi. Yang ini mereka lebih fokus kepada isu dan kepada kompetensi calon tanpa mengira sama ada mereka anak tempatan ataupun tidak. So, dia ada beza. So yang segmen luar bandar, segmen Melayu khususnya, akan fokus kepada kelebihan kepada yang parti kesetiaan akar umbi tadi. Yang bandar, yang kawasan bercampur, lebih fokus kepada parti berasaskan popular isu dan sebagainya. So yang akan menjadi penentu nanti, Luqman, adalah kawasan bercampur, sudah tentu. So persaingan sengit akan disaksikan di kawasan bercampur yang kalau saya boleh sebut kepada kita pada petang ni, kita ada lebih kurang, kalau pada analisis kami, ada lebih kurang 61 kerusi yang pada PRU 14 menyaksikan keputusan yang sangat marginal. Perbezaan undi kurang daripada 10%. So, kursi-kursi ini sebahagiannya di kawasan bercampur akan menjadi perebutan yang sangat ketara dalam pilihan raya ini untuk menentukan siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Sangat sengit. Dan satu lagi elemen yang baru, Prof ataupun Doktor, undi 18, pengundi yang berumur 18 hingga 20 tahun, dan kita faham secara keseluruhannya pengundi kali pertama termasuk mereka didaftarkan secara automatik adalah kira-kira 7 juta orang. Dan daripada jumlah itu 4 juta yang datang daripada undi 18, iaitu mereka yang 18 hingga 20, dan memang sudah tentu kali pertama kerana ini kali pertama mereka layak mengundi. Jadi kelompok ini saya tahu sukar untuk pukul rata, kita kena lihat dinamika kerusi dan sebagainya. Tapi secara umumnya pengamatan Prof setakat ini, golongan ini adakah mereka lebih cenderung untuk pilih calon atau mereka akan mengikut parti? Okey, menarik, Luqman. Ada dinamika yang sangat menarik dan khususnya kami kelaskan kepada dua. Yang pertama daripada pengundi 18 hingga 20 tahun dan yang kedua pengundi 21 hingga 29 tahun. So antara 18 hingga 29 ini mewakili hampir 30% pengundi daripada 21.2 juta yang akan mengundi pada PRU 15 nanti. So basically kepada pengundi 18 hingga 20 undi 18 ini, sebahagian besar mereka hampir separuh daripada mereka mengatakan mereka akan memilih membuat pengundian berasaskan calon, bukan parti dan juga bukan isu. Begitu juga pengundi daripada 21 hingga 29 tahun, majoriti mereka mengatakan mereka akan mengundi berasaskan calon, bukan isu. So maksudnya anak muda daripada 29 ke bawah, mereka masih menanti-nanti, mengharap parti politik menawarkan calon terbaik untuk mereka membuat keputusan. Ini dinamika anak muda. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Yusri Ibrahim, Ketua Penyelidik Ilham Center, dan kami akan terus berhubung dengan Ilham Center dan juga Doktor dan semua rakan data kami yang lain untuk kita menelusuri semua isu di semua kawasan. 222 kerusi parlimen bukan sahaja berkenaan dengan liputan ataupun laporan politik kami akan bawakan, tapi kita sulamkan dengan data untuk kita cuba memahami dengan lebih menyeluruh sentimen pengundi di tiap-tiap satu daripada 222 kerusi ini untuk kita mendapat gambaran apa hala tuju PRU pada kali ini. Kita berhenti seketika, kita kembali selepas ini.